Okay. Ada beberapa perkara yang saya nak inform dulu ataupun nak maklumkan dulu sini. So, yang perkara yang pertama berkenaan dengan apa dipanggil tu, kamu punya ACL. ACL nanti saya akan bagi dia punya instruction. Saya baru dapat tadi daripada penyelaras. Saya akan bagi mungkin hari ini kan. Nanti saya akan bagi dalam grup lah untuk ACL dia punya arahan dan juga apa yang perlu kamu buat, tajuk, topik sebagainya lah. Okay. Ini kita dah masuk minggu yang keempat kan? Keempat. Jadi untuk minggu depan kamu di kelas mungkin fizikal ke ataupun online, bergantung pada pengumuman yang kita akan berikan dari masa ke semasa. Tapi buat masa ni kekal lagi kelas itu secara fizikal, kecuali beberapa kelas yang ada kes COVID yang meningkat sekarang macam kumpulan, banyak dah kumpulan 12, kumpulan 11, 12, 14, 20 yang terbaru tu kan. Jadi untuk kamu mungkin yang minggu depan ni, kalau kelas fizikal ni, sekiranya ada pelajar yang demam yang rasa dia mancat rapat ke, minta tak perlu hadir lah kalau kelas fizikal ni. Kerana apa, yang terutama kalau boleh jangan sembunyikan kalau dia ada COVID lah, yang dapat dikatakan positif tu. Kalau you ada positif, you kena maklumkan cepat kepada pihak pengurusan dan juga pada pengajar masing-masing lah, kumpulan bagi setiap subjek tu, supaya kita boleh maklum dan pihak pengurusan boleh buat tindakan segera lah. Macam contohnya kumpulan yang baru ni, kumpulan 20, kelas tu telah ditukar daripada fizikal, telah ditukar kepada online. Sebab kita ada kes. Jadi kes ni pun agak, kalau ikutkan angka ni, makin lama makin meningkat lah. Terkini semalam kalau tak silap 17,000. Banyak lah tu, kira-kira banyak, tinggi lah kira. Jadi apa yang kamu boleh buat dari pihak kamu kena jagalah SOP mana yang belum balik tu, belum balik ataupun berada di rumah tu, nanti balik you kena buat semua lah, yang saliva test semua tu. Dan juga kalau you berada di college, pastikan kamu jaga SOP jugalah. Jangan lupa pakai mask, kena pakai lah. Jangan, kalau boleh penjarakan sosial tu kena ada lah, umpamanya 1 meter. Itu yang disyaratkan lah. Jadi itu sebagai prevent dulu. Maksudnya kita sebelum kita kena cegah dulu. Okay? Kalau kita dah kena, kita tak tahulah macam mana dia punya risiko dia. Sebab kita pun sekarang ni dalam apa COVID yang lebih advance, iaitu dalam Omicron kan. So yalah, kita pun di segi pengalaman, mungkin kerajaan pun tidak ada pengalaman lagi dari segi urusan untuk COVID Omicron ni. Kalau COVID yang biasa tu mungkin dah lama, 2 tahun kan. Dia mungkin ada sedikit ilmu ataupun dari segi macam mana dia nak handle lah. Okay. So yang ini macam something new lah dari segi virus tu punya variant kan. Itu sebagai ingatan saja. So kita sama lah jaga antara kamu dengan pihak pengajar dan sebagainya, pihak pengurusan, supaya tidak jadi spread yang dipanggil spike lah. Sebab sekarang ni nampaknya makin lama makin banyak kes. Kalau ikutkan pelajar, kita bincangkan dengan skop kita punya batch lah, ataupun kita punya pelajar expo ni. Kita kalau nak bandingkan yang secara keseluruhan di Malaysia ni memang ramai lah kan.
Memang tinggi kes tu. So apa sure ataupun cadangan saya sini tadilah saya dah beritahu tu, jagalah SOP kamu tu. Kalau boleh kelas ni pun kelas ni pun mungkin tak tahu lagi lah macam mana perkembangan minggu depan. Perkembangan. Jadi buat masa ni tidak ada apa-apa pengumuman, bermaksud kelas minggu depan tu akan dijalankan secara fizikal. Ikut tu je lah. Jadi mungkin dalam kelas nanti saya terpaksa pakai mask lah. Sebelum ni kalau mengajar tu buka mask. Sebab kita agak rimas lah kita nak bercakap kan. Kalau macam ni tak ada masalah. Online ni kita di online. Jadi tak akan ada lah kontak rapat tu. Okay. So itu satu dua perkara lah yang saya nak share dulu lah. Okay. So ada apa-apa maklumat ke ataupun info yang kamu nak share ke bagi kumpulan apa ni? Kumpulan 4 kan? Kumpulan 4 ni. Kumpulan 9 so far tak adalah yang kita tak tahu, you tak balik lagi kan? You ada yang ada di rumah lagi sekarang ni. Okay. Ada yang di college ke? Ada. Ada. Ya, jadi yalah, kalau dah ada college tu kamu dah bergaul kan? Bergaul bersama-sama tu. Kita tak tahulah macam mana college punya SOP kan. Jadi you kena ikutlah SOP college tu apa yang ditetapkan. Okay. Kalau dia suruh buat artikel tu ataupun syarikat test tu kena buat, you kena buat lah. So far tak ada apa-apa yang kontak rapat ke apa untuk kumpulan 4 ni. Ataupun positif rasa tak ada kot. So far saya tak dapat apa-apa maklumat lah. Okay. Baik, kalau tak ada apa-apa kita move pada kita punya kuliah lah. Di mana kita berada dalam topik integration. Kita dah habis dah bincang minggu lepas. Hari Senin kita dah habis bincang method sebenarnya. Method integration tu cuma diajar ataupun syllabus kamu tu ada 3 saja, iaitu integration by substitution technique, integration by part dan juga integration of partial fraction. So itu 3 method yang setakat level kamu lah. Dia ada lagi sebenarnya, ada lagi method lain. Tapi method lain tu kamu tak ada didedahkan lah. Kalau kamu nak lebih advance lagi nanti, kemungkinan dalam meja matematik tu kamu akan jumpa lah. Kalau you ambil jurusan meja matematik. Okay, kalau you ambil jurusan lain, mungkin tak boleh jumpa lah metod yang lain tu. Okay. Baik, so kita tengok sini, saya ada share ni modul yang lama tapi boleh gunalah sebab saya modul yang baru ni yang pakai buku tu kamu boleh refer je lah modul tu sebagai panduannya, sebab benda tu lebih kurang sama aja, semua nota ni dia nota yang lama. Okay. So mungkin ada sedikit di segi apa presentation saja yang mungkin berbeza lah. Nota kamu tu draft dia mungkin dah dibetulkan, okay? Yang ini draft dia mungkin besar dan sebagainya lah. Kita akan lihatlah apa tajuk yang kita nak bincangkan hari ini. So secara umumnya dia katakan kita akan bincangkan dia punya application. Okay, application ataupun penggunaannya dalam luas di bawah lengkungan dan juga isi padu ataupun volume. So area and volume lah. So 2 topik saja yang kita akan sentuh dalam application of the integration ni. Okay. Jadi setiap satu ni nanti ada dia punya formula lah. Formula dalam matematik ni memang dia tidak boleh lari dengan formula. Formula bagi luas. Luas bagi ni lah. Okey, so sini saya tak boleh nak guna
pen ni. Saya akan guna ni lah. Kalau saya perlu guna pen itu board, whiteboard tu saya akan guna whiteboard lah. Sebab saya tak boleh nak ni. Saya nak tulis, dia tak boleh tulis secara biasa kat sini. Okey, so apa yang kita lihat yang pertama ni iaitu area under a curve. Area under curve bermaksud yang gambar rajah dia macam ni lah. Kita ada satu curve, dia tak kira lah kalau curve, kalau kita ada linear pun boleh jugalah. Kalau kita ada garis linear juga boleh kita cari dia punya area dia. So dia lebih lebih spesifik kepada curve lah. Curve. So sini the area under curve ni bermaksud the area bounded. Bounded ni dibatasi lah ataupun disempadani lah. So the area bounded by the curve y equal fx. So yang merah ni lah. Kemudian the x-axis, paksi x yang bawah ni. Lepas tu kita ada limit kita iaitu x equal to a until to x equal to b. Jadi ini yang kalau kita katakan sebagai luas under a curve terhadap x-axis. Terhadap x-axis. So sini ditakrifkan oleh a equal integration a sampai b. A sampai b y dx. Bermaksud dx itu kita nak cari luas terhadap paksi x. Dan y itu adalah fungsi kamu lah, fx. Fungsi kamu fx itu. Jadi sini kita ada rumus yang pertama iaitu luas terhadap paksi x di bawah paksi x yang dibatasi oleh inilah yang area sini. So itu yang pertama. Jadi luas ni kalau sekiranya luas kamu dapat tu nilainya negatif, dia mungkin bermaksud luas itu di bawah paksi x. Tapi kita still lagi akan ambil nilai positif. Walaupun you dapat graf ataupun you punya luas tu di bawah paksi x itu nilainya akan dapat negatif, kamu akan ambil sebagai nilai yang positif. Jadi sini kita absolute value kan dia. Kita nilai mutlakkan nilai luas itu. Di mana tidak adalah nilai luas bernilai negatif. Okey. So itu bagi yang pertama lah. Bagi yang pertama, bagi inilah dipanggil sebagai luas terhadap paksi x. So yang kedua kita ada graf yang bawah ni di mana luas terhadap ataupun apa dipanggil about y axis. Terhadap paksi y. Kita ada lengkungan ni curve. So ditakrifkan oleh a integration daripada c sampai d dy. So yang membezakan tadi dx, ini membezakan paksi kita dy x. X tu dalam fungsi y lah. Jadi kalau you punya function kamu dalam y equal to fx, bermaksud you kena jadikan x itu sebagai function pula. So itu kita lihat dari segi contoh nanti kita akan lebih jelas lah macam mana yang dikaitkan dengan iaitu terhadap paksi y ni. So kita pergi dia punya konsep bagi luas itu saja. Formula dan terhadap paksi dia. Formula untuk kalau dia ada paksi x, paksi y. So sebagai contoh sini kita nak calculate the area bounded by the curve. Ini curve kita lah. Lengkungan ni y equal x square. Y equal x square ni kita punya lengkungan curve. Lepas tu kita ada x axis, paksi x, and line x equal to 0 iaitu paksi y lah. Start pada paksi y ni. Start pada sini lah. Sehingga x equal to 2. Bermaksud yang graf yang ini tak dipertimbangkan dia punya graf bawah ni. Cuma yang shaded ni ataupun yang dilorekkan ni, shaded area ni. So mungkin kita boleh itulah. Saya share tadi ni.
Share kan? Tak share? Sir, ada yang tak dia lagi. Tak share? Sudah stop share ke boleh ke? Mana dia tu? Stop share. Apa yang tak ada lagi you cakap ni? Masuk eh? Oh, masuk. Okey. So sini saya dah benarkan. Kita lihat macam mana dia punya solution lah tentang graf y equal to x kuasa 2. Ni graf dia. Okey. Daripada nilai x sama dengan sifar sehingga x sama dengan 2. Sini. Okey, start pada sinilah. Okey. Jadi kita nak tentukan luas terhadap paksi x. Ini paksi y lah. Okey, jadi sini apa dipanggil? A ataupun area is integration daripada sifar sampai 2. Okey, dx. Sebab apa paksi x? Y. Y kamu inilah, y kamu ni function curve ni. Iaitu y sama dengan x square. Jadi you just plug in je lah. Ataupun you gantikan saja y itu sebagai x square dx. Okay. So tak ada apa pun sebenarnya dia. Ini yang kita dah belajar kan. Iaitu cara kita kamelkan ni, kita kamel saja lah. Kita integrate saja x kuasa 3/3 daripada nilai sifar sampai 2. Okey, cara kita masukkan nilai 2 ni dahululah, gantikan. Kita gantikan 2 kuasa 3/3 tolak sifar kuasa 3/3. So, ini sifar lah kan. Okey. Jadi sini kamu dapat 8/3 unit kuasa 2 lah. Sebab dia tak ada unit sentimeter. Apa-apa dia bagi unit tu, cuma dia letak unit kuasa 2 untuk area lah. Ni area luas. Okey. So itu terhadap paksi x lah. Tak ada apa pun, cuma kita kena tahu dia punya rumus tu. Okey. Okey, untuk yang kedua, rumus graf ini adalah di bawah paksi x. Bermaksud nanti kamu akan dapat jawapan dia mesti negatif, tetapi kita positifkan nilai itu. Okey. Okey, positifkan nilai. So sini kita lihat limit dia daripada 1 sampai 3. Ini kita punya function. Okey. Jadi kita boleh gunakan konsep yang sama tadi. Okey, iaitu kita boleh dapat graf ini. Okey, 1 sampai 3 lah. Okey, ini graf kamu. Bawah ni luas. Ini paksi x. Jadi macam sama juga kita punya formula A sama dengan integration daripada 1 sampai 3 y kan, y dx. So y kamu dia punya tu apa? Y kamu ikutkan apa kita punya y? Y kamu adalah x square tolak 4x. X square tolak 4x tambah 3 dx. Okay. So you just integrate sajalah. X kuasa 3/3 tolak 4x kuasa 2/2. Okay. Tambah 3x daripada nilai 1 sampai 3. Okay. So ini kamu mudahkan dapat 2 lah kan. So you substitute 3 ke dalam ni, dapat 3 kuasa 3 27 bagi 3 9 lah. Okey. Tolak dengan 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 kali 2. 9 kali 2 18. Okey. Tambah dengan 9. Kan 3 kali 3 9 kan. So ini tolak dengan 1/3
tolak dengan 2 tambah dengan 3. Kalau kita gantikan nilai 1 kan. 1 ni. Jadi sini 9 tambah 9 tolak ini sifar. Okey. So negatif 1/3 tolak 2 tambah 1 adalah 1. Di sini dapat negatif 4/3. So negatif 4/3 tu saya kata tadi menandakan ataupun memberi maksud luas di bawah graf X ni, paksi X. Tapi jawapan tu you kena buat luasnya adalah 4/3 saja. Kita nilai mutlakkan jawapan tu. So kita dapat ini unit kuasa 2. Ya. Unit kuasa 2. So itu apa dia panggil tu? Luas yang terhadap paksi Y. Paksi X ya, paksi X. You boleh tengok jawapan dalam mana modul kamu. Ya. Kita cek dia punya modul lah. Okay. Punya modul tu ada solution lah ni. Mungkin solution dia tu sedikit bezanya, mungkin dia pakai struggle negatif. Semua jawapan dia pun sama je. Okay. Semua situ kita dapat yang pertama tadi 8/3, yang kedua 4/3. Okay. Cuma graf je ni salah lah ni. Graf dia sepatutnya graf dia yang ini. Okay. Sebetulkanlah graf tu salah. 5 tu yang salah graf. Okay. So graf yang patutnya macam ni graf dia. Ini grafnya. Okay. Bukan graf yang tu. Graf tu sama dengan graf di atas. Kan? Sama graf yang atas. Graf yang ini patutnya ini. Okay. So modul tu betulkan tapi jawapan kamu betul lah. Apa yang saya buat tadi adalah 4/3. 4/3. Okey. Boleh ya. Kemudian kita ada sini terhadap paksi Y pula. Okey. Di mana kita ada lengkungan Y square sama dengan X bagi 3. Okey. So kita cuba selesaikan dengan ni lah. So di sini kita ada graf itulah iaitu ni lengkungan ini X 1 sampai 2. Okey. Ini Y 1 sampai Y 2. Kita nak tunjukkan graf ni. Terhadap paksi Y lah ni. Okey. So you punya ni mestilah area sama dengan integration daripada 1 sampai 2 dy. Okey. Sebab kita punya ni terhadap paksi Y. Yang tadi tu dx. Okey, dx. Tapi yang ini dia punya function ni mesti x. Jadi function ni yang diberi tu function dia y square sama dengan x over 3. Jadi x kamu kena ubah sikit lah sini. Naikkan ke atas. So you dapat x sama dengan 3 y square. Maksud x kamu ni kamu kena tukar menjadi 3y square dy. So you just integrate, you dapat 3y kuasa 3/3. Okay, habis ni you dapat 1, 2. So, kalau you gantikan dapat 2 kuasa 3, 8. 8 tolak dengan 1. So you dapat 7. Okay, 7 unit kuasa 2. Okay. Okay, samalah macam dalam modul kamu. You check modul modul. Jangan jangan cek yang lain dari segi sebab nota kuliah ni dia pakai yang lama ni. Tak ada pun jawapan pun, dia ada soalan je. Solution tak ada ni pun. Okey, dia tak ada solution. Dia ada soalan dan graf je. Okey. So kalau dalam modul tu lengkaplah jawapan sekali. Cuma graf dia betul, cuma yang example tadi je yang salah graf dia. Okey.
Okey, itu part pertama bagi area yang bukan area yang di bawah satu curve. Okey. So kita ada pecahan je, iaitu dia punya sub je lah, iaitu area between two curve. Maksudnya kita ada dua lengkungan. Okey. Bagi contoh sini kita ada lengkungan yang biru ni pertama dengan yang merah. So kita nak tentukan apakah luas yang dibatasi oleh kedua-dua ni. Bermaksud kita nak tentukan apakah luas yang di bawah paksi di bawah graf yang biru ni sampai yang bawah ni tolak dengan graf yang sini bawah ni. So dapatlah graf antara dia. Okey. Itu maksud in between ni lah. Okey. Jadi sini katakan you ada graf sama tadi ni dan juga graf yang kalau ikutkan inilah katakan sini. Kita katakan sini Y1, ni graf Y2. Jadi nak tentukan apakah ini saya okey, katakan sini graf Y2. So, graf yang dibatasi oleh kedua-dua ni bermaksud graf yang asalnya macam ni, bawah ni semua sekali. Tolak dengan graf yang bawah semua ni. So, bermaksud nak tentukan graf yang ni lah. Yang ni. Itu yang di mungkin yang ni dimerahkan. Okay, yang ni. Nak tentukan graf in between. In between. Jadi diberi sebagai A. Okay. Sama juga ia punya limit sini X. A katakan sampai sini yang titik persilangan je. Titik persilangan je. X sama dengan B. So A sampai B. Y1 tolak dengan Y2. Maksudnya Y1 ni yang atas tolak dengan yang bawah. Okay, tolak dx. Okay, itu terhadap paksi X. Terhadap paksi X. Dan kalau you ada terhadap paksi Y, graf yang terhadap paksi Y, bagi contoh sini graf. Okay. You ada graf macam ni. Okay, ini titik persilangan. Katakan Y sama dengan M. Ini Y sama dengan titik persilangan dia. N. Okay. So, graf antara ni katakan sini Y1, yang ini Y2. Jadi untuk yang terhadap paksi Y sama juga N sampai M, graf yang sebelah kanan tolak yang sebelah kiri Y2 dx. X X di dalam fungsi X. X1. Okay, dia mestilah X1 tolak dengan X2 dy. Okay, bermaksud dia kena jadikan function ni dalam X1. Okay, macam tadi jugalah kita kena ubah. Okay, itu graf yang di antaranya lah, di antara ni. Di antara ini lah. Ini terhadap paksi Y. Ada paksi Y, maka kita tolaklah graf tu GY. GY tolak dengan FY. Dalam function X lah ni. Maksudnya GY tu adalah X. FY ni pun dalam X. Okay. So itu bagi in between daripada satu curve tadi kita dah bincangkan bagi yang dua curve area. Kita bincang yang pertama ni peringkat ataupun panggil kuliah yang per half ni kita bincangkan dulu area je. Okey. Okey, so sebagai example sini, find the area of the region bounded by
y equal x plus 6, iaitu linear lah. Garis yang merah ni, yang atas lah. Dan kemudian kita ada lengkungan yang bawah. Okay. So dia nak tentukan apakah luas yang dibatasi oleh lengkungan ni. Lepas tu dia ada lagi syarat dia, x sama dengan sifar. Dan sampai sini saja. X sama dengan 2. Bukan sampai ujung sini. Jadi, so you kena tengok dia punya condition dia. Condition dia sampai mana. So kalau ikutkan sini, sampai sini saja bounded dia. Area yang kita nak carilah. Yang dibatasi oleh kedua-dua lengkungan ni. Terhadap aksi X lah ni. Terhadap aksi X. Sebab apa? Satu, sinilah X diberi ni. Dia nampak X ni bukan Y diberi. Okey. So, Y sama dengan apa tadi? Graf kamu Y sama dengan X. X yang pertama situ, graf kamu X sama dengan X, Y sama dengan X tambah 6 kan? So, situ you dapat graf yang pertama. Iaitu titik sini 6 lah. Dia punya garis pintasan tu. Okey. Dia sini pintasan dia 6. 6. Sebab dia X tambah 6 kan. So sini you dapat ini tempatnya Y sama dengan X tambah 6. Garis dia lurus. Dan kita ada Y sama dengan X plus 2. Y plus X plus 2 macam ni. Graf dia. Okey. Kemudian kita ada X sama dengan sifar sampai X sama dengan 2 sini saja. Sebab ini titik persilangannya mungkin X dia sama dengan, dia boleh carilah mungkin 3 ke apa, kita tak tahu ni. Kena cari titik persilangan kalau dia nak carilah. Sebab dia tak perlu cari sebab kita nak kita sampai sini saja. Dan luas sini. Okey, luas yang dilorekkan ni. Okey. So graf luas adalah daripada mana ke mana? Sifar sampai 2 lah kan. Ni 2 ni. Ni 2. Graf atas yang ni. Iaitu X tambah 6 tolak dengan graf bawah. Iaitu Y sama dengan X kuasa 2 kan. So tolak dengan X kuasa 2. Dy. Sorry, dx. Terhadap pasti X adalah dx lah. Okay. So ini tak boleh nak ringkaskan. Cuma kita boleh terus ambil lagi lah. X kuasa 2 per 2 tambah 6x tolak X kuasa 3 per 3 daripada nilai sifar sampai 2. Okey. Nilai sifar sampai 2. Jadi tinggal kita nak substitute saja 2 kuasa 2 4 bagi 2 2 lah. Tambah 2 kuasa 2 kali 2 2 kali 6 12 tolak dengan 2 kuasa 3 8 bagi 3 8 per 3. Tolak dengan sifar masuk sini, semua sifar lah. Kita tinggal sini nak ringkaskan 14 tolak 8 per 3. Okey. So dapat apa? Dia dapat 12 42 kan, 42 tolak 8. Dia dapat 34 bagi 3. Okey, 34 bagi 3 ataupun 32 32 bagi 3 kan. 12 tolak 8 kan. 34 bagi 3. 34 per 3. Okay. Ya. Kita jawab pun. Okay. So itu graf yang in between lah, in between antara dua kawasan.
ada satu lagi contoh yang seterusnya sini. Graf. Graf yang kalau sekiranya graf ini katakan you buat graf macam ni, ada satu graf yang dibatasi oleh atas dan bawah ni macam ni, maka kita akan dapat nilai negatif juga nanti. So kita akan nilaikan positif, maksudnya always positif lah. Always positif, maksudnya sini kita kena letak nilai mutlak walaupun dia graf atas dan graf bawah ni, sebab ni akan dapat nilai negatif ni, graf yang bawah ni. Okey. Sebagai contoh ni ada graf yang graf yang in between ni. So, kalau kita buat secara terus graf atas sampai telak graf bawah ni, kita guna je formula terus ni lah, kita akan dapat nilai negatif. Kita boleh cuak macam ni. Okay, pakai je formula tu. Iaitu y sama dengan, dikatakan x kuasa 2 tolak, dia tak bagi limit kan, limit ni. So kalau kes yang tak bagi limit ni, you kena cari sendiri the point of intersection ni. Dia sebab dia bagi dalam contohnya, dia bagi graf tapi dia tak bagi limit. Okey. So untuk graf yang pertama, x kuasa 2 negatif 2 ni, graf dia macam ni lah, iaitu pindasan negatif 2. Ini graf dia ni lah, negatif 2. Yang ini graf kamu negatif, maksudnya maksimum lah kan. Maksimum you punya graf tu, dia akan memintas pada nilai ni lah. Pintasan dia you boleh cari lah. Okay. So sini graf dia lebih kurang macam ni lah. So you kena cari nilai ni, pintasan ni. Sebab you nak tentukan area ni, you kena tahu nilai x dia apa. X apa ni? X apa ni? Apa nilai ni? So you boleh solve lah dua persamaan ni. You boleh solve, you samakan saja, senang. You samakan x kuasa 2 tolak x sama dengan tolak 2 sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 2x tambah 2. Okey. So sini kalau you bawa sini jadi 2x kuasa 2. Okey. Tolak 2x tolak 4. Okey. Tapi kalau kita kecilkan jadi x kuasa 2 tolak x tolak 2. So you dapat titik pintasan dia apa ni? You faktorkan lah. Okey, you faktorkan sini x tambah 2 x tolak tambah 1 x tolak 2. Betul? Okey, betul eh? Sebab ini 1 kali dengan negatif 2 dapat negatif 2. 1 tolak 2 dapat negatif 1. Okey. So ini dia punya factorize, bermaksud titik x kamu dah tahulah sini x sama dengan negatif 1, x sama dengan 2. So sini you dapat x sama dengan 2, ini you dapat negatif 1. So mudahlah kerja, tinggal nak gantikan dalam area daripada negatif 1 sampai 2. Graf atas sini tolak dengan graf bawah. So graf atas tu graf ni lah, ni. Iaitu negatif x kuasa 2 tambah 2x tambah 2 tolak. Okay, kalau boleh, sebab dia graf bawah ni dia ada dua function ni, you kena letak kurungan. Kalau you tak letak kurungan, dia salah nanti. Kena letak kurungan. Okay, supaya kita nak tolak graf itu. Okay. So kalau kita keluarkan kurungan tu, dia jadi positif lah, yang negatif 2 tu. Okay. Jadi sini kalau you teruskan, you dapat negatif 1 hingga 2, negatif x kuasa 2 tambah 2x tambah 2 tolak x kuasa 2. Okay, tambah 2 dx. Dia ringkaskan lagi,
you dapat negatif 2x kuasa 2. Okey. Ini tambah 2x tambah 4 dx. Okey, jadi sini kamu just tinggal nak integrate saja. Negatif 2 per x kuasa 3 per 3 tambah 2x kuasa 2 per 2. Cancel 2, terdapat x kuasa 2 tambah 4x. Daripada nilai negatif 1 sampai 2. So, kalau you solve ni, you akan dapat nanti negatif 9. Negatif 9. Sebab kita tak buat secara ni. So, disebabkan kita nilainya luas kamu bukan negatif. So, kita nilai mutlakkan dia. So, kita dapat 9. Okay. Kita akan dapat 9 lah dalam nota kamu tu. Dia terus tulis. Itulah. Nota kamu tu, modul kamu tu dia terus 9. Okay. Jangan salah juga dia letak V kan. Bukan V tu. Sepatut A. Bukan volume. A. Betulkan nota tu. Nota ni pun salah kamu ajar. Okey. So kalau you dapat nilai negatif, you dapat itu ambil yang positif sajalah. Okey, untuk yang akhir ni, contoh yang terakhir ni, kita perhatikan graf ini merupakan area ni dia ada dua kawasan. Pertama yang sini, ya, yang atas parti X ni, yang ni, dan juga yang ini, tiga-tiga. Okey. Jadi kalau kita kalau kita boleh buat dia punya area-nya tu, yang sini dia guna kaedah agak macam keliru sikit dalam modul tu, tapi saya tunjukkan kaedah yang lebih senang lah. Okay. Lebih senang kita nak faham. Okay. So kalau kita ada area ni, area ni dia tak boleh guna formula terus macam tadi guna tolak mata sebab dia area dia tak sama. Okay. Area dia di sini pertama yang ini, yang kedua graf dia macam ni kan. So yang utama ni graf dia Y sama dengan apa tu? X tolak 6. Okey. Lepas tu kita ada lengkungan Y sama dengan square root X. So apakah yang dibatasi oleh lengkungan ni dan juga paksi X sama dengan sifar ini. Itu maksud luas ni boleh carilah. Ini tolak dengan ni. Tapi yang ni you tak boleh buat graf yang sama sebab graf tu sampai sini je. So sini you boleh pakai nanti, boleh pakai luas, katakan sini luas A1. Sini luas A2. Nanti you campur saja. Okay. Untuk luas A2 tu kita kalau nak mudah, kita segitiga ni tak payahlah pakai integration, you pakai luas segitiga saja, iaitu untuk luas A2 you boleh pakai guna formula setengah kali dia punya tapak kali dengan tinggi dia. Okey. So sini nilai sini negatif 6 kan. Sifar negatif 6 kan. Ni ya, kalau ikutkan pindasannya negatif 6 ini kan. So jarak ni adalah 6. 6. Maksudnya tinggi lah, tinggi dia 6. Okey. Dia punya lebar you kena carilah ini. Titik pindasan ni bermaksud paksi X Y sifar. Y sifar bermaksud sini graf ni Y sifar. So X sama dengan 6 juga. So sini titiknya sifar 6. Panjangnya pun 6. So 6 kali 6 lah sini.
6 kali 6, 36 bagi 2 lah 18. So, untuk area A2 ni, tak payah pakai integration pun tak apa. Tinggal nak cari luas A1. So, luas A1 kita pakai integration saja, iaitu terhadap paksi Y lah. Cuma tinggal nak cari dia punya ni, titik ni je. Titik bentasan tu supaya kita tahu dia punya limit ni berapa. So, limitnya sifar sampai tak tahu lagi, kita akan cari. Okay, graf kanan kamu ini. Iaitu X tolak 6 tolak dengan graf. So, ini dy kan. Terhadap Y maksudnya X dalam 5, dalam fungsi Y. Jadi sini kena ubahlah sikit. Kita tak boleh pakai ini fungsi Y, dia mesti X kan. Itu hati-hati ya. So, sini bukan X tolak 6 lah. Dia kena tukar dulu dalam function X. Tukar dalam function X ni. Bermaksud X sama dengan X, Y tambah 6. So maksud sini function yang sebelah kanan ni adalah Y tambah 6 lah. Sebab kita nak integrate dalam Y. Terhadap Y. Okay, you kena tukar sikit sini. Dan yang ini pun sama tukar juga, iaitu Y sama dengan square root X. Maka X kita kuasa 2. Kuasa 2 bermaksud Y kuasa 2 sama dengan X. Jadi sini dia dapat tolak Y kuasa 2. So, tinggal nak tentukan nilai yang ini. Limit yang titik bentasan tu. So kalau you solve you punya titik persilangan ni, you samakan saja square root X sama dengan X tolak 6. Kita solve, kita kuasa 2. Okay, kita kuasa 2 sini. Kita kuasa 2 sebelah kiri, kanan. Akhirnya kita akan dapat nanti X kuasa 2 tolak 13X. Kita kembangkan, kita dapat tambah 36. Sama dengan sifar. So kalau kita faktorkan ni, kita akan dapat X tolak 9. X tolak 4. Okay. So sini X sama dengan 9, X sama dengan 4. So X4 tak perlulah sebab sini nilainya mestilah X yang 9 ni. Bermaksud Y kamu sini apa? Kalau you ganti X 9, Y kamu adalah apa? 9 tolak 6, 3 lah. Di sini you integrate sampai 3 saja. Okey? Sampai 3. So you teruskan lagi teruskan proses ni untuk menentukan itulah untuk tentukan nilai Y ni. Hasil dia. So you dapat sini integrate Y kuasa 2 per 2 tambah 6Y tolak Y kuasa 3 per 3. Nilai daripada sifar 3. So gantikan you dapat 3 kuasa 2 berapa? 3 kuasa 2 9 bagi 2 9 per 2 tambah 18 tolak 3 kuasa 2 27 bagi 3. 27 bagi 3. 9 lah kan? 27 bagi 3 9 lah kan? Okey, 9. So 18 tolak 9 9. So 9 per 2 9 per 2 tolak tambah dengan 9. So dia dapat berapa tu? 18 tambah 9 27 per 2 lah. 27 per 2. So ini luas A2. So ditambah je lah sini. A sama dengan A1 tambah A2. So A1 18 tambah 27 per 2. Okey. Kita dapat situ 16 36 kan. 36 bahagi 36 tambah 27. Okey, 36 tambah 27. Di sini dapat 36 tambah 27 kan. So dapat itu 63 per 2. Unit kuasa 2. Okey. 63 per 2 unit kuasa 2.
Jadi kalau you buat, ini cara dia dalam modul dalam modul kamu ini tak ada dalam ni. Dalam modul tu dia tunjuk jawapan dia sama je 63/2, tapi dia tunjuk cara dia cari negatif 6 sampai 3, lepas tu dia tolak yang tu. Boleh jugalah. Tapi dia still lagi cari titik kesilangan tu kena cari juga. Okey. So saya bagi dia itulah macam dua method alternatif. Pertama yang you boleh gunakan cara dalam nota ataupun cara yang saya tunjuk tadi ni lah. Cari dia punya luas, salah you pecahkan A1, A2. You cari satu-satu. Yang ini saya guna formula segitiga je. Okey. Yang itu dia tak pakai formula segitiga. Okey. Baik, so untuk yang volume ni nanti kita pergi second half lah. Kita take 10 minit untuk ni. Kita akan sambung nanti dengan tajuk yang kedua lah, topik application ni, iaitu volume. So volume ni pun kita ada dua, terhadap paksi X dan juga terhadap paksi Y. Okey, volume. Dia ada dua juga, terhadap paksi X, paksi Y, dan juga dia ada in between lah. In between. Maksudnya volume pun dia ada in between antara dua curve. Okey. Cuma yang membezakannya formula je lah, ada beza sikit, ada tambahan je. Okey, so kita akan jumpa balik dalam pukul 12.10 lah, 12.10. Okey, kita rehat dalam 10 minit. Okey, boleh.
Halo.
Okey, kita jumpa semula. Saya mute tadi. Sudah masuk ke? Sudah ada. Okey. Kita teruskan yang topik dalam bab ni lah yang terakhir lah, sebelum kita masuk sebenarnya apa namanya, chapter yang kedua tu, differential equation tu you punya SCL. Kalau tak silap lah SCL kamu, tapi saya kena ajar bukannya secara ikut kuliah lah, maksudnya dia punya ni je lah, saya panggil apa yang perlu kamu tahu je. Sebab dia banyakkan SCL ni sebenarnya dalam topik 2 tu you kena belajar sendiri, tapi sebabkan topik tu mungkin topik yang agak baru jugalah bagi kamu kan. Okay. Bukan baru apa, cuma dia ada pembezaan, dia ada integration, dia ada derivative, dia ada apa dipanggil integration. Derivative dia sekali lah konsep dia tu. Okay. Jadi mungkin kita tengok sikit lah nanti dia punya konsep dia tu. Lepas tu baru kita you boleh buat lah HCL nanti. Okay, so kita habiskan dulu volume of revolution ni. Okay, so apa yang ditarifkan oleh volume ni, let F be a non-negative and continuous function on AB, macam luas juga. Kita ada satu lengkungan, and let R be the region lah, macam luas lah, bounded above by F on the x-axis, and the line x equal to A and x equal to B. Okay, macam sama juga. Cuma when this region, apabila luas R ini kita janakan ataupun kita revolve dia. Revolve ni maksudnya kita putarkan dia sepanjang paksi X. Okay, maksudnya kita ada satu paksi, kita ada lengkungan, kita putarkan sebanyak 30 darjah. Maka dia akan jadi dia volume lah. Dia tak jadi area lah, dia akan jadi isi padu. Tapi sini dia ada terhadap paksi X dan juga terhadap paksi Y juga. Okay, so it generates a solid having circular cross sectional ataupun cross section. Jadi bentuk dia jadi macam satu ni lah. Graf ni diputarkan atau dijana, generate sebanyak 360 degree, sebanyak 360 diputarkan. So consider the cross section at general point X element of AB. Jadi kamu punya ni lah, kamu punya limit kamu ni, having radius Y. So the cross sectional area is pi Y square, atau pi itu kita boleh keluarkan nanti. Ataupun secara lebih jelas di sini, untuk volume ditakrifkan oleh formula this one, iaitu integration AB pi. Sebelum ni kita punya luas, kita tidak ada pi, kita ada fx dx saja. So yang membezakan volume ni, dia ada pi, fx dia kena kuasa 2, square. So you kena square sini, iaitu kuasa 2 nilai fx. Yang membezakan itu sajalah formula kita. Kalau luas, kita ada A sama dengan daripada limit AB fx dx. Okay, fx itu y lah. Okay, so kalau volume, kita ada tambahan AB pi fx kuasa 2 dx. So tambahan ni kat sini je lah untuk volume. Okay, jadi dia sama juga, dia ada in between juga nanti. So in between, kita tengoklah. In between ni kena hati-hati sikit, sebab dia bukan kita tolak mengikut tolak dulu baru kita kuasa 2. Dia kena kuasa 2 dulu. Okay,
Nanti kita tengoklah. Dan untuk Fy ataupun untuk fungsi volume yang terhadap paksi Y, pi Fy kuasa 2. Maksudnya pi X kuasa 2 lah. X kuasa 2 dy. Fungsi X tu dalam Y lah. X kuasa 2 dalam Y. Okay, so ini saja yang membezakan antara luas dan juga volume. Okay, so pada example yang pertama sini, find the volume of the solid that is obtained when the region under the curve. Kita punya curve ni lah. Curve kita Y sama dengan square root X over the interval 1 hingga 4. Okay, termasuk 1 dan juga 4 is revolved about the axis. Okay, so secara grafiknya kita boleh gambarkan kamu punya graf itu ini. So ini adalah graf bagi function square root X. Y sama dengan square root X. Okay, so kita nak janakan ni. Janakan maksudnya kita nak putarkan sebanyak 360. Kita nak putarkan dia. Okay, daripada di kata sini, daripada nilai X sama dengan apa? 1 hingga 4. Bermaksud sini dia bukan pada start sini, dia start pada sini. Sampai 4. So yang ni saja kita nak janakan daripada sini ini. Okay. So dia nak cari isi padu yang dijanakan antara ini sampai sini. So kita gunalah formula isi padu volume V 1 sampai 4 pi dx lah. Dx y square. So y square ni kamu kena kuasa 2 lah. So y kuasa 2 sama dengan punca kuasa x kuasa 2 jadi x. Jadi kamu dapat sini x saja. Sebab y kuasa 2 kan. So pi itu kita boleh keluarkan sebab dia pemalar saja. Kita keluarkan pi. So kita integrate saja ini. Kita dapat x kuasa 2 per 2. 1 hingga 4. So dapat 4 kuasa 2. 16 bagi 2, 8. So 8 pi. Tolak dengan 1 kuasa 2. 1 per 2. So pi per 2. So you dapat sini 16, 15 pi. 15 pi per 2 lah. Unit dia adalah kuasa 3. Okey. So itu yang pertama bagi isi padu yang paling basic lah terhadap paksi X. Okey, paksi X ni. Okey. Gambar ajah tak adalah. Dia buatlah gambar ajah tu dia dapat 15 per 2 pi. Okey. Kalau nak ni lebih ni ada gambar ajah. Oh, sorry. Okey. Macam inilah konsep dia. Digambarkan sebagai isi padu bagi lengkungan ni yang dijanakan diputarkan sebanyak 360. Okey. Itu konsep bagi ini pun samalah. Dia boleh try mana kamu punya curve ni y sama dengan eksponen negatif x yang inilah. Yang atas ni. Daripada x sama dengan sifar sampai x sama dengan 1. Jadi kita nak tentukan ini sajalah. Luas isi padu yang dijanakan sampai sini saja ni. Okey, bukannya yang ujung ni tak payah. Yang belakang ni tak payah, yang depan yang belakang ni pun tak payah, yang depan ni pun tak payahlah. Okey. So kita buat macam biasalah, kamu boleh cuba buat. Okey. Yang ini kita nak terangkan di mana isi padu yang dijanakan oleh graf yang dibatasi. Pertama graf atas iaitu fx, graf yang bawah ni gx. Okey. So kita ada dua graf yang dibatasi nak tentukan dia punya volume. Okey. So sini mungkin yang kalau ikutkan dia gambar aja dia macam itulah. Pertama macam ni, satu lagi macam ni. Okey. Daripada nilai
Inilah daripada ni dari sini sampai sini. X dia. Okey. Graf isi padu yang dijanakan sebanyak inilah dijanakan oleh function tu. Okey, sebanyak ni. So ini graf atas, katakan ini dia bagi nilai efek lah. Efek ini GX. Jadi isi padu yang dijanakan oleh ini iaitu pi yang atas fx kuasa 2. Dia kena kuasa 2. Okey. Dengan tolak dengan gx kuasa 2. Dx lah sebab kita nak janakan terhadap paksi x. Paksi x ni. Jadi kita dapat dx. Kalau dy lah. So dia ni akan jadi fungsi fy lah. Okey. So kalau kita nak jadikan dalam fy, kita akan dapat fy kuasa 2 tolak gy kuasa 2 dy. Okey, ini kalau isi padu yang dijanakan terhadap paksi y lah, yang in between. Okey, so yang saya nak ingatkan, jangan you buat formula macam ni. You buat pi, you buat fx, you tolak dulu gx, you ingat macam luas kan. Lepas tu you kuasa 2. So yang ini formula ni salah lah kalau you buat tolak dulu. Dia kena kuasa dulu baru kita tolakkan nilai itu. Kuasa 2. Kalau you buat macam ni, you tolak dulu, you kuasa 2, itu tak betul lah. Sebab kita tidak ada formula yang itu, iaitu bukan kaedah yang kita ajar ni lah. So sini kita ada ni lah tadi, ni formula dia. So kalau dy lah, so kita ada satu dia contoh sini. Tentukan volume. Kalau boleh kita tentukan dia punya graf dia lah. Walaupun sini dia tak bagi graf, dia ketentukan graf dia baru kita nampak. Okay. Find the volume of the solid generated by revolving the region bounded by the curve. So ini kita punya curve ni. Yang pertama, yang gx equal to x over sifar sampai 2. So biasanya kita kena gambarkan dalam bentuk tu baru kita tahu mana dia punya area sebenarnya. Kan, mana dia punya area. So pertama dia punya graf y sama dengan setengah tambah x square. Lagi satu, apa graf dia? Y sama dengan x. Okay, sini efek kamu lah. Ataupun efek kamu. Gx kamu adalah y, gx kamu adalah x. So ada dua graf lengkungan ni. Kalau ikutkan, kita tahu y sama dengan x kuasa 2. Graf kamu, pintasan kamu dekat sini. So kalau dia setengah ni, tempat pintasan dekat setengah lah. So dia punya graf tu macam tu. Okay. Kemudian kita ada y sama dengan x macam ni. Okay, macam ni. So graf lengkungan ni, yang mana satu dia punya volume nak cari ni. Itu kena tahu. Dia kata sini x sama dengan x sama dengan apa tadi? Sifar sampai 2. Okay. X sifar sampai 2. Selanjutnya x sama. So mungkin sini titik kena tentukan dulu titik persilangan ni. Sifar sampai 2 tu kat mana ni? Okay. Mungkin gambar aja ni tak. Kita kena betulkan. Y sama dengan x macam ni. So, kalau kamu ni tengah kat sini kan.
So, itulah. So, mungkin graf dia yang ni luas isi baju ni ataupun isi baju ni. Mana satu ni. So kena tentukan dulu titik lintasannya. Dan kita punya ni milimit kalau sifar sampai 2. Dia punya tu sampai mana? Adakah titik ni lebih pada 2 ataupun kurang pada 2? Kalau dia titik ni lebih pada 2, maksudnya X kamu sebelum tu lagi. Kan? So sini you kena solve samaan ni. Nak tentukan dia punya titik kesilangan. So nak solve kita samakan. Samakan ni, so dia dapat X kuasa 2 tolak X tambah setengah. So kalau kita dapat 2X kuasa 2 tolak 2X tambah 1. So mungkin you boleh faktorkan ni secara rumus lah. Secara rumus. Sebab ini tak boleh nak faktor secara terus ni. Secara terus. Tak dapat. You pakai rumus negatif B campur tolak tu. So dia boleh dapat tak nilainya? B kuasa 2 tolak 4AC bagi dengan 2A ni. So negatif 2. B kamu negatif 2, so 2 lah. Campur tolak. B kuasa 2. 4 tolak dengan nilai ni. Negatif kan? A, C. C kamu B, A, C. 2, 4, 8. So nilai ni tak dapat ni titik kesilangan ni. Okay. Tak dapat nilai titik kesilangan ni. Sebab sini dia tak boleh mintas ni sebenarnya. Okay, itu gambar rajah dia bukan macam ni. Dia tak boleh mintas. Tak ada titik kesilangan. Dia sebenarnya graf dia macam ni. Okay, lepas tu macam ni je. Sorry. Salah. Jadi dia tidak ada titik kesilangan. Maksudnya sini dia tak menyentuh pun. Tak menyentuh. Okay. Graf dia bukan bersilang. Dia macam ni. Macam tu. Graf dia macam tu. Dia tak ada titik bersilangan. So graf kamu inilah. Dia nak jadi volume ni. Daripada X sama dengan sifar sampai 2 saja ni. X sama dengan 2. Dia nak tentukan volume ni. Okay, volume tu. Kita kena tahu tu dia punya gambar ajar ni. So ini Y sama dengan setengah tambah X kuasa 2. Ini Y sama GX kan. GX sama dengan X. Okay. So volume ditarikkan oleh pi sifar sampai 2. Fungsi atas ni. Kuasa 2. Iaitu setengah tambah X kuasa 2 kuasa 2. Tolak dengan yang bawah ni X kuasa 2 dx. Okey, itu dia punya ni lah. Patut you buat macam ni lah. Okay. So ini kena kembangkan dulu lah. Kembangkan dulu, you dapat apa? Setengah tambah X kuasa 2 kali setengah tambah X kuasa 2. So sini dapat setengah-setengah 1/4 campur setengah X kuasa 2 campur setengah X kuasa 2 campur X kuasa 4. So you dapat sini X sifar 2 pi X kuasa 4 tengah-tengah jadi 1 kan X kuasa 2 kan. So X kuasa 2 tolak X kuasa 2 habislah kan. So habis sini sebab ni ada X kuasa 2, so ni habis, so dapat tambah 1/4 saja dx. So you dapat sini X kuasa 5/5 tambah X kuasa 1/4. So gantikan sifar 2. Depannya ada pi ya. Depan ni ada pi. So 2 kuasa 5 berapa? 2 kuasa 32 kan? 32/5 tambah 2/4. 1/2. Okay, sifar tak perlulah. So you mudahkan je lah ni kan. 10. Okay.
you dapat 264 tambah 5. So dapat sini 69 per 10 kan. Okey, 69 per 10. Okey. So you dapat situ betul lah. Ya. Pi 69 per 10 pi. Ada pi Kan yang kecil punya ni ada pi. Okey, depannya ada pi ni. Ni pi kan ni. So sini pi dapat 69 per 10 pi unit kuasa 3. Ini kuasa 3. So ikutkan nota sini, dia tak ada gambar rajah lah. Kalau boleh lukislah gambar rajah baru nampak dia punya kedudukan itu, yang mana graf atas, yang mana graf bawah lah. Okay. Sebab takut mungkin you silap ambil fungsi atas tu, you letak kat bawah kan. Mungkin yang ni kat depan, yang ni kat belakang. Jadi mungkin jawapannya tak sama lah. Dia akan jadi lain. Okay. So sebenarnya konsep volume ni dia sama macam luas. Cuma dia dia tambahan itu ada pi tadi lah. Maksudnya kalau luas tidak ada pi dan dia kuasa 2. Graf itu dia kuasa 2. Kalau luas dia tak ada kuasa 2. Okey. So kita dah habis bincang bagi chapter yang yang pertama lah ni kan. Chapter pertama ni. So kita dah habis bincang chapter pertama, kita akan masuk nanti chapter yang kedua tu seperti yang saya beritahu. Untuk chapter yang kedua, differential equation, dia adalah tajuk dalam SCL. Jadi bermaksud itu you kena study sendiri jugalah. Tengok balik nota tu dulu. Kalau nanti saya akan ajar juga sikit lah untuk minggu depan untuk you punya SCL. SCL. Sebab yang ni, SCL ni kalau ikutkan semester ni diubah. SCL tajuk dia, semester lepas tajuk lain SCL ni. Tajuk chapter 3 yang semester sesi sebelum ni. So yang ni dia ada perubahan yang ketara jugalah. SCL kamu chapter 2. Jadi kita kena terangkan jugalah. Sebab kalau chapter 3 tu kebanyakan dia dah belajar masa tingkatan 5 kan, yang mean median mode tu. Tapi yang ini differential equation. Okay. So ada apa-apa soalan sebelum kita habiskan kuliah ni? Tak ada. Tak ada. Boleh faham ya? So far boleh faham? Faham. Boleh. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi insyaAllah kelas minggu depan secara fizikal, dan minta nanti sebelum masuk tu pastikan you tidak ada ni lah gejala apa-apa. Kalau you demam ke tak perlu masuk. Kalau you rasa macam ada tersemua ke, sakit tekak ke, okay, tak perlu masuk kelas. Kita akan buatlah kelas macam mana untuk pelajar yang tak hadir untuk kelas fizikal ni. Sebab kita kena buat juga, cuma mungkin dalam bentuk online. Okey. Okey, terima kasih banyak. Kita jumpa minggu depan. Kalau tak ada apa-apa lagi, kita diri dululah. Okey. Kalau tadi pun kita ada pagi dia ada meeting untuk penyelaras yang ni. 8.30 dah ada meeting dah sebenarnya. Sempat nak makan apa lagi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir.